Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mula kenal Tok Guru Abdul Hadi Awang lewat 70-an. Ini semasa Hadi baru balik dari Mesir dan Medina, dan saya kenal Hadi pun melalui Istana Terengganu. Masa tu adik kepada almarhum Sultan Terengganu introduce saya ke Hadi, jadi saya pun boleh dikatakan tertariklah dengan perjuangan PAS dan perjuangan Hadi. Terutama sekali kerana saya duduk di satu kampung yang kampung PAS, iaitu Kuala Ibai lah. Taman Pernama tu boleh dikatakan semua ramai pemimpin PAS duduk situ, termasuk Masjid Kolam dan sebagainya. Is a PAS, boleh dikatakan PAS punya fortress lah. Dalam masa sama saya juga rapat dengan Anwar Ibrahim, atau mula mengenali semula Anwar Ibrahim yang rakan sekolah saya, senior saya lah. 2 tahun dan tapi kita tidaklah baik masa sekolah sebab junior tak campur senior lah di MCKK. Tapi kemudian apabila Anwar datang ke Terengganu untuk ceramah yang dianjur oleh PAS, makna saya mula dengar apa dia cakap dan saya pun tertariklah apa yang Anwar cakap ni. Dan ialah isu kafe tu wujud zaman tu lah. Anwar banyak kutuk orang UMNO kerana budaya kafe lah, inilah itu. So actually isu kafe ni bukan sangat Hadi, tapi Anwar semasa tu lah. Saya cerita tahun 70-an. Tahun 81, Mahathir ambil alih sebagai Perdana Menteri. 82, Anwar masuk UMNO. Dan geng-geng dalam ABIM merayu kepada kita orang semua untuk tolonglah bantu Anwar. Kita duka cita lah. Fadhil Noor pun sangat-sangat duka cita. Dia cerita dengan saya masa kita pergi Mekah. Kita duduk bersama 3 minggu di Mekah tu. Dan 5 hari di Medina. Fadhil Noor maknanya express his disappointment, dan nampak Fadhil Noor ni broken heart lah oleh kerana Anwar tidak mau masuk PAS tapi masuk UMNO. Rancangan Fadhil Noor, Anwar masuk PAS, ambil alih sebagai Presiden PAS, tapi dia masuk UMNO kerana dia kata kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia kena jadi Presiden UMNO. Presiden PAS tak ada harapan nak jadi Perdana Menteri. Anyway, Fadhil Noor masih sokong dia dan kami pun of course sokong dia atau desakan ABIM, dan kita nampak kalau Fadhil Noor boleh sokong Anwar, kita maknanya boleh juga sokong lah. Tahun 91, Anwar ambil alih sebagai Menteri Kewangan. 91. Itu tak sampai 10 tahun. Dalam UMNO lah, baru 9 tahun dia ambil alih sebagai Menteri Kewangan. Dan saya mula tidak puas hati dengan Anwar. Mula tahun 91. Sebab maknanya saya nampak benda yang Anwar memperjuangkan, dia tidak lagi memperjuangkan. Dan mungkin sebab Anwar ni jadi Menteri Kewangan dengan sokongan Daim dan dengan persetujuan Mahathir, maka susahlah Anwar nak lawan Daim dan Mahathir. Ini makna lawan tokeh. Lawan tokeh ni tak lamalah kita hidup. So okay, fine. Maybe Anwar tunggu masa dia ambil alih sebagai Perdana Menteri. Masa tu dia akan buat apa yang dia cakap. Setakat ni cakap saja, buat tak boleh. So okay, fine. Kita accept lah that you have limitations. Benda you nak buat tidak mudah dibuat kalau you bukan Perdana Menteri. Bila dia jadi Timbalan Perdana Menteri, tahun 93, nampak yang Anwar ni dah mula nak go against Mahathir. Dah mula dah. 93. Sebelum tu Ghaffar Babur Timbalan Perdana Menteri, dia tak boleh buat apa-apalah. Tapi Anwar bila dia jadi Timbalan Perdana Menteri, ambil alih dari Ghaffar, dia mula bentang rancangan untuk nak jatuhkan Mahathir. Jadi kita nampak mulai selepas tahun 93 tu, 94, 96, 97, 3 tahun tu kita nampak Anwar dah mula bergerak. Dia buat langkah
untuk nak ambil alih dari Mahathir. Dan kita sokonglah. Sebab, yelah berapa tahun dah. Berapa belas tahun kita duduk dengar Anwar ni bercerita tentang ini dan itu. In fact, kalau kita ambil daripada tahun 70-an, hampir 20 tahun. Anwar bercakap tentang reformasi, tentang perubahan, tentang ini. UMNO mesti diubah. Dan macam-macam lagi. 20 years, 20 tahun kita duduk dengar ni lah. Doctrination dari Anwar. Tentang apa yang perlu dibuat untuk selamatkan negara, selamatkan bangsa dan selamatkan agama. Tiga-tiga. So we were very happy. Very happy with the sound bites lah. Sound bite tu maknanya bila kita dengar ucapan Anwar dan sebagainya, kita rasa masa depan ada harapan ni kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Very strong possibility Malaysia akan bertambah baik. Anwar akan selamatkan negara, bangsa dan agama. Okey. Tapi bila Anwar mula nampaknya yang dia tidak berapa, kita orang ramai lah. Bukan saya, ramai orang ABIM pun back down. Kita tak puas hatilah. Sebagai Menteri Kewangan, 91. Timbalan Perdana Menteri, 93. So, banyak cakap tak serupa bikin. And then, apabila Anwar lancar dia punya attack, dia launch dia punya attack, serangan terhadap Mahathir masa Perhimpunan Agung UMNO. Di mana Anwar suruh Ahmad Zahid Hamidi, semasa tu Ketua Pemuda, untuk dedahkan, expose criminality melibatkan Mahathir dan Daim. Iaitu cronyism, nepotism, salah guna kuasa, rasuah. Dan apabila Zahid Hamidi launch the missile, maknanya dia lancar serangan ke atas Mahathir, kita nampak okey, Anwar sudah mula dah nak jatuhkan Mahathir. Looks like kita tengok, kita tunggu lihat how far he's going to go. Mahathir serang semula, attack balik. So nampaknya Mahathir pun dedah. Yang Anwar pun ramai. Cronyism, nepotism, kawan-kawan keluarga diberi kontrak. Banyak salah guna kuasa, banyak rasuah. Also, yang dibuat oleh Anwar. So, nampaknya this is the pot calling the kettle black. Ini orang yang tangan tak bersih, tunjuk jari kepada orang seorang lagi yang tangan tak bersih. So, it looks like both hands are dirty. So, kita orang back off lah. Kata, this is not good lah. So, kalau Anwar dedahkan, melalui Zahid Hamidi, of course, Anwar dedahkan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Mahathir dan Daim. Dan dengan senang, Mahathir esokkan balas serangan dengan menunjukkan juga salah guna kuasa dan rasuah melibatkan Anwar. So, ini nampaknya seorang lanun, seorang penyamun, dua-dua pencuri. So, okay. Looks like we have to stay out. Maknanya kita duduk luar lah. Biarlah Mahathir Anwar nak gaduh. Dan mereka nak rebut kuasa. Kita jangan masuk campur sebab matlamat kita ialah reformasi. Pada tahun 97 apabila berlaku Asian Financial Crisis, ramai dari kita menghadapi kesusahan. Saya menyaga dulu. Value ringgit jatuh separuh. Stock market collapse. Dan ada satu masa Anwar naikkan interest sampai 18%. Rumah saya, yang saya duk bayar installment bank, 3,000 lebih sebulan tau. 3,000 lebih sebulan, installment saya naik ke 8,000. Oh my God, saya kata macam mana kita nak bayar ni? Sampai saya terpaksa pergi jumpa bank, renegotiate dengan bank. Saya tak mampu bayar 8,000 sebulan ni, installment. Maknanya 8,000 sebulan kalau kita ambil nilaian hari ni, 20,000 tau. Today's money value, 20,000. Lepas tu, untuk menambah ke problem saya, dan ramai lagi, bukan saya seorang, ramai lagi.
stock market collapse. Bukan saja ringgit collapse, stock market collapse. Jadi saya hutang bank 20 juta. 20 juta saya hutang bank. Dan 20 juta ni ialah membeli saham ataupun to put it more accurately, I was playing the stock market. So bila kita main stock market tu, saham kita RM8, RM9, RM10. Ada yang RM12. Nilai saham kita. Akhirnya collapse. Bila collapse, nilai saham kita tak sampai RM1. Not even RM1. Ada yang 50 sen, 60 sen. Nasib baiklah. Ramai orang bunuh diri tau. Nasib baik saya tak terlintas hati saya nak bunuh diri. Kata, you are exposed 20 million to the bank. 20 million, 20 juta. Hari ni nilaian, money value is 50 million. Today lah. 20 million tahun 90-an. Today money value is 50 million. 50 juta. And then nilaian saham kita tak sampai pun 10 juta. Macam mana nilaian kita, nilaian saham kita 10 juta, kita nak bayar hutang bank 20 juta. Akhirnya bank for sale. Bank ni bila kita cagar saham kita, bila saham kita turun di bawah certain value, bank jual. Dia jual. Dia tak tunggu, dia tak tanya kita. For sale lah. Bila for sale tu, harga saham turun lagi teruk. Lagi teruk. So in the end, habis semua saham saya dijual oleh bank. I got no say anymore. Because bank pegang saham sebagai cagaran. Saya terpaksa jual rumah. Saya terpaksa jual semi apartment. Saya ada 2 apartment di Subang satu, di Bangsa satu. Dua apartment terpaksa jual. Apartment saya tu dekat Holiday Villa next door. Saya terpaksa jual rumah kedai. Saya ada 4 rumah kedai. Terpaksa jual rumah kedai saya. Everything. So at the end maknanya kita buat fire sale lah. Fire sale ni everything kita jual. Tak ada dah. Apa yang ada tu baju yang kita pakai ni lah. Itu saja. We got no more. Even kereta saya terpaksa jual. Saya masa tu ada 2 Pajero. Saya ada 2 Mercedes. 2 Pajero, 2 Mercedes. Sell everything. No, tak boleh dah. Even then tak cukup nak bayar. Akhirnya, of course, apabila kita hutang lebih daripada nilaian harta kita, maknanya go bankrupt lah. 97. Anwar tak buat apa-apa. Anwar tak mampu. Sebab Anwar dengan Mahathir ada krisis. Anwar nak selesaikan masalah ekonomi secara ni. Mahathir tak mau. Mahathir nak selesaikan ekonomi cara ni. Mahathir tak mau pertolongan luar. Anwar nak IMF. IMF boleh bantu. Tapi dengan syarat. Syarat dia Mahathir tak boleh terima. So IMF tak diterima. Anwar pushing for IMF. Mahathir no. So di situ berlaku satu krisis. Satu pergaduhan yang terbesar sekali. Dan Mahathir pun mana tuduh Anwar ni nak jual Malaysia kepada Amerika dan sebagainya. Tapi itu satu cerita lain. Tapi apabila 98, apabila Anwar tried the last strike, dia gagal, Mahathir finished off Anwar 98. Dan apabila tubuhnya reformasi, pergerakan reformasi, dan pada tahun kemudian, tahun 99, tubuhnya Parti Keadilan Nasional bulan April dan Barisan Alternatif bulan Oktober tahun yang sama, kita tertarik dengan perjuangan reformasi. Kita tertarik dengan the reform agenda reformasi. And the reform agenda basically nak adakan reforms, political reforms, electoral reforms, economic reforms, social reforms. Kita memanglah, we were excited lah, boleh dikatakan. We were very excited tahun 99 dengan matlamat reformasi atau matlamat PKR dan barisan alternatif, iaitu
nak laksanakan perubahan, nak laksanakan reforms di Malaysia. And there's political reforms, social reforms, economic reforms dan sebagainya. Ialah masa depan Malaysia. Malaysia is going to be safe. Malaysia akan diselamatkan dari penyamun-penyamun seperti Mahathir, Daim dan ramai lagi. Bukan dia orang dua orang saja. Bukan dia orang dua orang. Boleh katakan the entire cabinet semasa tu terlibat dengan macam-macam salah guna kuasa. It's not just, so sekarang ni kita cerita kata Mahathir dan Daim. No, it's not Mahathir dan Daim. Ramai lagi orang terlibat. Baik orang kroni-kroni Mahathir, toke-toke dan juga pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang boleh dikatakan membuat macam-macam deal berompak negara. Estimated, according to estimation, about 200 billion. 200 billion. Duit rakyat lesap. Kalau kita kata Mahathir Daim baru 100 billion. Kalau Mahathir Daim 100 billion, lagi 100 billion tu siapa? So kita rasa memang agenda reformasi ni penting sangat-sangat. Pada tahun 2007, 2007, selepas Mahathir serah kuasa ke Abdullah Badawi, dan 2007 kita rasa Abdullah Badawi ni tidak melaksanakan perubahan ataupun reforms. Kita tentang dia. Tapi kita tahu terlebih dahulu, sebelum kita boleh nak lawan Barisan dan UMNO, sebelum kita boleh laksanakan reformasi atau perubahan, kita kena terlebih dahulu berkuasa. You cannot do this as the opposition. Opposition apa kita buat? Menyalak aja. Woof, 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 woof. Dia orang tak dengar pun apa kita cakap. Ini sudah dibuktikan. Kita mula menentang kerajaan tahun 1998, 98. Ini sudah tahun 2007. Perdana Menteri Datuk Kor dikatakan Mahathir ni merosakkan Malaysia. Okey, sekarang kita ada Abdullah Badawi. Kononnya orang alim. Masih tidak ada reform. Banyak juga salah guna kuasa rasuah zaman Abdullah Badawi. So kita launch Bersih tahun 2007 dan Bersih ni is non-partisan. Walaupun ada orang politik terlibat, tapi dia bukan satu cawangan ataupun bahagian parti politik. Di dalam Bersih ni kita ada orang DAP, orang UMNO, orang PKR, orang PSM, Parti Sosialis, dan juga individu-individu yang tidak datang dari mana-mana parti tapi ingin melihat satu pilihan raya yang bersih. Pasal tu kita panggil Bersih. Bersih ini kerana kita nak pilihan raya yang bersih supaya rakyat boleh pilih kerajaan yang akan serve the rakyat, bukan serve the political party. Maknanya wakil rakyat yang akan datang ni mesti bekerja dengan rakyat, bukan bekerja dengan parti. They must be, the people are the boss and you represent the people. So you are not the boss, the people are the boss. You are servants of the people. You berkhidmat untuk rakyat. Jadi you tak boleh kisah parti politik ke ataupun warlord ke. No, kita tak mau warlord, kita tak mau tu. And that was Bersih 2007. So November. Dan dia ini Bersih ni bukan opposition tau. Dia bukan align dengan pembangkang. Dia ada orang kerajaan, orang UMNO pun terlibat. Beberapa pemimpin UMNO tertinggi dan ada juga orang UMNO ni yang rapat dengan Mahathir. Orang Mahathir boleh dikatakan kroni atau orang yang rapat dengan Mahathir juga terlibat di dalam Bersih. And of course DAP pun terlibat. Misalnya Ronnie Liu, satu daripada pemimpin DAP. So anyway, Bersih dilancar November 2007, matlamat untuk menghantar petisyen rakyat, the People's Petition, kepada Seri Petugas Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa itu Sultan Mizan Terengganu.
Dan Sultan Mizan perkenan terima. He consented to receive. So kita berharap lebih kurang 30-40 ribu tau. 30-40,000. Dan kita tak ada, our boleh dikatakan organisation hanya kita umum dekat internet. We announce to the internet sekian-sekian hari 5 November 2007 kita akan berharap ke Istana Negara untuk menghantar petition. 30-40 ribu rakyat keluar. So and then bukan Melayu saja tau. Orang Cina, orang India boleh dikatakan berbilang kaum. Tak kisah. Orang UMNO pun ada terlibat. Profesor-profesor universiti pun ada di dalam rally ataupun yang kita march ke Istana Negara. So the plan was kita nak tengok reform, kita nak tengok perubahan kerana parti politik gagal. Kerana Anwar pun gagal. Nampaknya dia punya agenda reformasi ni tidak ke mana. So we thought we must have a people's movement. Pergerakan rakyat. A third force. Bukan dengan kerajaan, bukan dengan pembangkang, walaupun mungkin ada orang kerajaan dan orang pembangkang yang menyertai, tapi it's a people's movement, not a political movement or political party movement. So benda tu boleh dikatakan berjaya. 20 hari kemudian, Hindraf pun buat rally yang sama. So 2 rally. Bersih dan Hindraf dalam 1 bulan. So 2008, pilihan raya 2008, kita nampak berapa berkesannya movement kita apabila semasa tu Pakatan Rakyat menang beberapa negeri dan menang beberapa kerusi parlimen banding dengan 2004, pilihan raya sebelum, di mana pembangkang ni boleh dikatakan wipe out. PKR dapat 1 kerusi saja, So anyhow, apabila 2008 saya nampak ni adalah improvement ataupun ada positive effect. So okay, kita support pembangkang di dalam beberapa negeri. Dan selepas PKR ataupun Pakatan Rakyat mengambil alih Selangor, kita rasa duka cita. Dalam setahun 2 tu dah mula nampak Pakatan Rakyat ni tidak boleh bawa reformasi kepada Selangor. Dan kita keutamaan, ya bagi saya lah, keutamaan Selangor. Sebab saya ni anak Selangor. Walaupun saya lahir di England, saya dari kerabat Selangor. So bila saya tengok tak berapa tu, 2010 saya tarik diri. Saya masa tu saya dah ada di England lah. Saya datang England 2009. 2010 saya tarik diri. Saya duka cita dengan Pakatan Rakyat. Saya nampak tidak ada perubahan. So sekarang ni kita tengok Pakatan Rakyat yang sudah bertukar jadi Pakatan Harapan sudah memerintah di peringkat federal. November 2022 Anwar jadi Perdana Menteri. So sekarang ni kita harap Anwar akan laksanakan dia punya agenda reformasi yang 25 tahun dulu dia sudah lancar, dan kita punya agenda bersih yang kita launch 5 November 2007. So inilah peluang Anwar untuk melaksanakan semua janji-janji dia selama 25 tahun. Kalau dia nak terus mendapat sokongan rakyat dan juga sokongan social activist, saya ni boleh dianggap sebagai social activist ataupun blogger lah. Ikutlah. Ada yang panggil TikToker, YouTuber, Facebooker, tak kisahlah. Ringkas, we are social activists. We want to see change. So Anwar, sorry, not so healthy today. Anwar kena pilih di antara politik dan reformasi. Is he a politician or is he a reformist? And inilah masa dia. Anwar ada hanya setahun lagi lah
untuk membuktikan kalau dalam tahun ini ataupun within this year Anwar tidak laksanakan his reform agenda, pilihan raya masa depan, PRU 16, ada tahun 2006 atau 2026 atau 2027, Anwar akan menghadapi satu masalah yang besar. Now, Anwar janji apabila dia jadi Perdana Menteri, dia akan he's going to go for all these pemimpin-pemimpin yang telah rompak negara. So, yalah. So, Anwar dah mula attack Mahathir, Daim dan macam-macam lagi. Tapi sekira Anwar nak retain his credibility dan tidak dilihat sebagai munafik, it's not enough Anwar goes against, Mahathir, Daim, keluarga mereka, kawan mereka dan orang-orang yang sewaktu dengannya. Ramai juga orang di dalam kerajaan sekarang, Pakatan Harapan, ataupun Pakatan Harapan Barisan Nasional, yang telah melakukan jenayah yang sama dengan Mahathir dan Daim. Same. Equally. Ini bukan saja isu Alibaba, isu Alibaba and the 40 thieves. So, bermaknanya ada lagi 38 perompak. Kalau kita dah ambil 40 thieves tu, there's 38 more other than Daim dan Mahathir. And orang ni include lah pemimpin-pemimpin pakatan seperti even Lim Guan Eng, Ahmad Zahid Hamidi dan ramai lagi. Dan tindakan lembaga pengampunan di bawah arahan lembaga pengampunan punya keputusan tindakan di bawah arahan Putrajaya itu tidak memberi satu gambaran yang positif bagi Anwar. So Anwar has to be careful. The recent fiasco tentang isu pengampunan untuk Najib di mana tidak diberi tapi apa yang diberi diskaun atas hukuman is hurting Anwar very bad. Very, very bad. Orang yang menyokong reformasi dah 25 tahun, orang yang menyokong PKR, DAP selama 25 tahun, hari ini have turned and condemn Anwar. Kawan baik dia, penyokong dia, orang kuat dia, hari ini sudah jadi musuh dia. Anwar tidak ada lagi ramai kawan. Di dalam social activism punya tu lah. Baik bersih ke, baik apa sekalipun lah. C4 ke, dulu penyokong kuat pembangkang, hari ini mereka condemn pembangkang yang sudah jadi kerajaan. So, who is with Anwar now? Siapa yang sokong Anwar hari ini? Mana kawan Anwar? Tak ada. Hanya kawan Anwar mereka yang menghadapi masalah mahkamah, mereka yang menghadapi masalah kerana mereka telah lakukan jenayah, rompak duit rakyat. So, Anwar supporters are only the crooks and the thieves. The crooks and the thieves yang takut akan dihantar ke penjara, mereka yang sokong Anwar. So the question is, how long can Anwar survive? Kalau tidak ada sokongan rakyat, terutama sekali rakyat dari social activists. Sekarang ni saya tak nampak satu pun social activist yang masih sokong Anwar. Padahal dulu ramai, hampir semua social activist menyokong Anwar ataupun pembangkang. Today they no longer with Anwar. Tak kisahlah Ambiga ke siapa sekalipun. Ramai lagi. Bukan Ambiga seorang. So Anwar now is come to the crossroads. Anwar sudah sampai ke simpangan jalan. Anwar perlu pilih nak ke kiri atau nak ke kanan. Kalau Anwar ambil road yang salah, dia pilih kiri ke kanan, kebetulan jalan tu is dead end, maka Anwar bukan saja mungkin tak akan jadi Perdana Menteri hingga PRU 16. Tapi kalau dia menghadapi dia bubar parlimen and panggil pilihan raya PRU 16 awal, kemungkinan dia tidak akan menang pilihan raya tu. This is reality. Dan Anwar tahu, bukan Anwar tak tahu, dia tahu. Tapi dilema Anwar ni,
Dia nak letak kepentingan politik dulu atau nak letak kepentingan reform agenda reformasi dulu. So Anwar has to sleep on this. Tomorrow morning dia kena bangun tidur, dia kena decide, is he going left or is he going right? Sebab satu daripada dua jalan tu ialah ke neraka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.